Assalamualaikum semua, selamat tengah hari. Dah makan ke? Dah, okey, kalau dah bagus. Jangan tak makan ya, kalau belajar lapar tak masuk nanti, cikgu tahu sangat. Okey, hari ni sebelum mulakan pelajaran kita, cikgu ada sesuatu untuk kamu semua yang pada cikgu, membantu cikgu dan juga membantu kamu. Dua benda ni, dua kad ni. Apa kegunaan dia? Okey, yang merah ni untuk tak faham. Yang hijau ni untuk faham, ataupun yang merah untuk tak, dan yang hijau untuk ya. Contoh kalau cikgu tanya, faham tak? Kamu angkat hijau kalau faham, dan kamu angkat merah kalau tak faham. Jadi cikgu akan ulang balik apa yang cikgu ajar tu, sebab apalah function kan. Boleh je angkat tangan. Tak semua orang berani nak tanya soalan cikgu faham sangat. Ada orang yang segan nak tanya berat sangat mulut, malu sebab takut kawan-kawan pandang. Lagi-lagi yang duduk belakang kan, kalau angkat tangan, cikgu saya nak tanya, satu kelas toleh. Satu kelas siapa tu? Okey. Jadinya bila cikgu nampak je merah, cikgu akan ulang apa yang cikgu ajar. Cikgu akan tahulah yang awak tu tak faham. Okey. Kamu boleh ambil ni nanti seorang dua, bukan untuk guna waktu cikgu je. Subjek lain pun boleh, cikgu tak kisah. Ni semua dah lihat minat kamu. Tapi subjek cikgu wajib guna, okey? Wajib guna untuk cikgu tahu. Kalau tak nak guna, nak tanya terus pun boleh, cikgu tak kisah, okey? Okey, sebelum kita mulakan topik kita hari ni, semua orang tak tahu kan topik kita apa. Cikgu ada sesuatu nak tunjuk kat kamu. Okey, kamu tengok resit ni. Ini resit kan, resit perbelanjaan lah, resit pembelian lah senang cerita kan. Okey, kamu tengok dalam resit ni ada apa? Pas kat belakang Okey, dalam resit tu ada apa Farah? Dia beli kertas. Okey, kertas lagi Amirul. Dia beli dark white. Okey, lagi pen. Okey, semua ni dia kategori apa sebenarnya? Alat tulis. Okey, alat tulis Sekarang cikgu nak tunjuk ni pula. Cikgu nak tunjuk ini adalah penyata pendapatan syarikat. Ni ada dua buah syarikat ada dua buah syarikat. Okey, penyata pendapatan syarikat. Penyata pendapatan ni apa pula lah cikgu? Memang kamu tak belajar lagi, tapi kamu akan belajar. Cikgu tunjuk je dulu. Penyata pendapatan ni dia merekod apa yang berlaku dalam sesuatu tempoh untuk syarikat tu. Contohnya, dia akan rekod perbelanjaan, dia akan rekod hasil kamu, dan last kali dia akan tunjuk profit kamu ataupun untung ataupun rugi yang kamu dapat untuk suatu tempoh tu. Kalau untung, dia tulis untung lah. Okey, jadi sepatutnya tadi yang dalam resit tu kan, yang pembelian tu kena ada dalam ni lah kan, untuk belanja dia. Kalau tak, macam mana nak kira dia untung ke rugi ke kan? Okey, so kamu tengok dalam ni ada ke tak tadi agak-agak yang kita beli tu, pen, kertas semua tu. Okey, tengok pas-pas ada tak? Ada tak? Tak ada kan? Okey, kalau tak ada, kita nak kena rekod dekat mana? Takkan tak payah rekod. Tak payah rekod ke? Boleh ke tak payah rekod? Sebab dia sikit. Tak, kalau sekali beli memang sikit. Kamu bayang kalau dalam setahun tu dia beli banyak kali, tak ke dah beratus-ratus kan? Okey, sebenarnya kita akan rekod dekat dalam topik yang kita belajar hari ni, iaitu buku tunai resit. Sinilah kita rekod. Bukannya kita tak payah rekod tau. Kita kena rekod. Tak boleh kalau tak rekod. Tu semua duit untuk syarikat. Okey, buku tunai runcit ni sebenarnya adalah untuk merekod belanja kecil pejabat. Dah terjawab belum soalan kamu tadi kan? Kamu macam fikir kenapa tak rekod dalam penyata pendapatan kan? Okey, sinilah kita rekod sebab dia kecil je berbanding dengan urus niaga yang lain yang berpuluh-puluh ribu tu kan. Okey, jadi kita rekod dekat belanja kecil pejabat, buku tunai runcit untuk belanja kecil pejabat. Belanja kecil pejabat ni macam belanja-belanja yang kita gunakan dalam pejabat, tapi yang amount yang kecil. Kalau amountnya besar, jangan kamu pergi masuk pula kat sini ya. Kalau contoh dia lah, dia bukan setakat pembelian alat tulis je, tak. Contohnya macam upah mencuci pejabat, itu semua kan pasal pejabat, upah mencuci pejabat. Ataupun pejabat kita nak hantar surat menyurat, kita perlukan
pos, stamp, semua tu kan. Okey, itu semua adalah dikira sebagai belanja kecil pejabat. Apa-apa belanja yang kecil dan yang berkenaan dengan pejabat. Bukannya yang personal macam contoh manager tu belanja untuk anak-anak dia makan, tu tak boleh masuk lah sebab tak ada kena mengenai dengan pejabat kan. Okey, seterusnya sistem panja. Pernah dengar tak? Tak pernah kan? Okey, sistem panja ni di mana pada satu tempoh awal bulan lah biasanya ketua juruang akan bagi kita duit lah, bagi kita duit untuk kita belanjakan. Bukan kita, pada wakil lah untuk kita belanjakan bagi pejabat ni. Nanti akhir bulan pula satu cek akan dikeluarkan untuk tunjuk berapa belanja yang kita dah buat ataupun untuk top up balik belanja kita tu untuk bulan seterusnya. Ada soalan tak? Faham tak ke cikgu laju sangat? Kalau laju sangat bagi tahu ya. Okay, bagi memudahkan kamu untuk ingat format buku tunai runcit ni, sebenarnya buku tunai runcit ni senang, tapi jangan ambil mudah. Apa-apa pun jangan ambil mudah, okey? Cikgu ada buatkan kamu satu formula. Nama dia formula buku tunai runcit. Senang kan nak ingat pasal buku tunai runcit? So, of course lah pakai formula. Okey. Ada soalan? Faham tak? Apa yang cikgu cakap? Apa yang formula tiba-tiba? Tengok tak ada merah kan? Okey, tak ada merah. Alhamdulillah. Semua angkat hijau. Okey. F. Formula start dengan F. F untuk format. Ini format dia. Ni cikgu nak tunjuk ni. Ini kotak ni format dia. Dia ada 5 kotak yang kita kena wajib ada, okey. Pertama sekali kolom tarikh. Yang kedua butiran. Yang ketiga penerimaan. Yang keempat pembayaran dan yang last sekali analisis bayaran. Kata ada 5, cikgu kenapa ada banyak pula ni? Ini nanti semua ni bawah kolom analisis bayaran. Kamu akan tahu nanti bila kita dapat contoh, okey? Step yang kedua adalah beregu. Beregu macam pernah dengar, macam tak pernah dengar kan? Okey. Beregu ni cikgu senang nak bagi kamu ingat lah. Kalau badminton, siapa main badminton? Tan. Kalau badminton kan Tan, kita main sorang-sorang, kita panggil apa? Single kan? Okey, single tu adalah perseorangan. Okey, kalau kita main 2 orang, panggil apa? Double. Okey, double dalam bahasa Melayu apa? Beregu. That's why lah sini beregu. Double, 2. Nanti akan ada something yang kamu kena record 2 kali. Okey, sebab tu cikgu nak bagi kamu ingat. Cikgu takut nanti kamu record sekali je lah pula kan. Okey, so kita kena record 2 kali. Ingat beregu tu maksud dia 2. Okey, double. Okey, yang ketiga total. Total ni macam biasalah jumlah. Apalah akaun kalau kita tak jumlahkan kan. Jadi kita kena totalkan dia. Ingat total. Yang terakhir adalah repeat ataupun ulang. Tengok simbol ulang. Simbol ulang ni. Nanti cikgu nak mudahkan. Nama pun cikgu nak mudahkan kamu ingat kan. Nanti kamu akan kena bawa ke bawah je. Ulang je apa yang kamu record tu. Nanti bila kita buat contoh dalam buku teks, kamu akan lagi faham. Cikgu yakin kamu akan faham. Okey, sekarang ni ada soalan tak? Faham tak? Okey ke? Ke ada tak faham apa-apa ke? Okey, faham Ni formula ni untuk buku tunai runcit. Formula buku tunai runcit. Ini lah. Cuma kita tak isi lagi je. Nanti isi kamu akan start. Kamu akan tahu beregu, total, repeat ni semua kamu akan tahulah. Okey, sekarang kita dah nak start. Dah ready ke semua? Minum air dulu. Siapa nak minum air dulu. Tarik nafas. Okey, kita buka page 128. Semua ada buku teks kan? Okey, buka page 128. Kita tengok apa yang cikgu duk bebel daripada tadi. Okey. Dalam page 128 tu kamu ada nampak kan? Dia bagi contoh dekat bawah tu kan. Dia bagi soalan. Dia bagi urus niaga tu. Dia ada kata atas tu. Dia punya situasi. Okey, kamu tengok. April 1 tu dia ada banyak-banyak kan. Okey, April 1 dia tulis menerima cek 300. Alat tulis 90 dan banyak lagi kan dia tulis situ. Tapi kamu
cikgu nak kamu tengok yang arahan dia tu. Ada arahan, nampak tak? Bawah daripada semua tu, bawah daripada semua yang dia dah tulis tu kan, bawah daripada semua contoh tu, dia ada letak arahan dekat bawah sekali tu. Dia kata, anda dikehendaki menyediakan buku tunai runcit dengan menunjukkan lajur alat tulis, belanja pejabat dan pos. Betul tak? Ada tulis kat situ kan? Ini kena-mengena cikgu, cikgu tak ajar lagi. Oh, belum lagi. Okey. Itu semua adalah sebenarnya dia dah bagi tahu siap-siap dah. Apa kita nak letak dekat bawah analisis bayaran ni? Analisis bayaran ni sebenarnya secara detail duit kamu tadi keluar dekat mana. Okey, bukannya setakat kita masuk bawah pembayaran, tak. Kita kena letak juga bawah analisis bayaran ni untuk tunjuk kategori apa sebenarnya duit kita tu keluar. So dia dah bagi tahu siap-siap dah. Kita akan buat untuk alat tulis, belanja pejabat dan pos. Jadinya lah kamu salin aja. Sini tulis alat tulis, belanja pejabat. Last kali pos. Alright, pos. Okey, itu yang kamu kena buat. Kamu kena tengok tu dulu sebelum kamu start apa-apa. Jangan kamu pakai masuk je, nanti kamu tak perasan pula. Nanti kamu suka-suka je nama-namakan dia kan. Biasanya dalam soalan memang akan bagi tahulah. Jadi baca arahan betul-betul, baca banyak kali, dia akan tulis bawah tu. Okey, sekarang baru kita boleh mula. Ada soalan tak? Faham tak kenapa analisis bayaran ni letak yang semua-semua yang cikgu tulis ni? Kenapa Fatin? Sebab sebab dia nak tahu dengan terperinci apa yang dia belanjakan, betul kan? Okey. Nombor 1, April 1, dia kata apa? Menerima cek daripada ketua juruwang RM300. Tadi cikgu kata sistem panza ni macam mana? Siapa bagi kita duit? Ketua juruwang, pandai. Okey, jadinya kita kena record berapa yang kita terima dan berapa yang kita bayar. So, kita record dulu berapa yang kita terima tu. Tarikh dia ikut saja April 1. April 1. Dalam ni nak tulis apa agak-agak butiran dia? Takkan nak tulis ketua juruwang pula kan? Kalau kamu tengok dia kata apa situ? Menerima cek. Kalau cek tu tunai ke bank? Bank, pandai semua. Okay, so kita tulis bank. Bank. Kalau dia kata menerima tunai, kamu masukkan tunai lah tau. Jangan kamu masukkan bank pula. Okay. Itu kan, kita dapat duit ke kita bayar duit? Secara logik je lah kamu baca dari ayat tu. Kita dapat, pandai. Kalau dapat, masuk anda penerimaan 300. Tulis sini 300. Okay, cikgu nak bagi tahu kamu step ni penting. Okay, apa-apa pun buat ni dulu. Maksudnya apa-apa pun sebelum kamu record yang ni dulu. Ni wajib record. Okay, cikgu tulis kejap format dia. Tadi kita dah tengok kan. Okay, kita dah tengok ni formula. Start dengan format. Inilah formatnya. Cikgu akan tulis nombor 1. Jadi kamu nampak apa tu. Nombor 1, format. Okey, 1 dah settle. Step 1 dah settle. Kita pergi pula step yang kedua. Bilalah nak buat yang catat 2 kali ni. Okey, kita tengok urus niaga dia yang kedua ataupun dia punya perbelanjaan yang kedua. Dia tulis apa? Alat tulis dan kertas. Alat tulis dan kertas je dia tulis cikgu. Apa nak masukkan? Okey, kalau macam ni sebenarnya lagi senang. Kamu tak payah fikir nak simpelkan dia macam mana. Bila dia tulis alat tulis dan kertas, tulis saja, masukkan saja macam tadi. Apa? Start apa? Tarikh, pandai. Tarikh dia tulis. Dan kertas. Berapa jumlah dia? RM90. Itu kita masuk duit ke kita keluarkan duit? Keluar. Kalau keluar, pembayaran RM90. Dekat sinilah kita akan buat yang beregu. Step kedua yang cikgu kata. Beregu tu apa? Double. Okey, pandai. Double tu 2 kali. Okey, ingat 2 kali. 2 kali ni, sini kamu akan gunakan analisis bayaran.
Kamu tengok sini, alat tulis dan kertas. Sah-sah lah dia kata alat tulis. Jadi kena masuk under alat tulis juga. Inilah yang 2 kali tu, okey? RM90. Ada soalan tak? Faham tak? Kenapa cikgu kata masuk 2 kali ni? Faham kan? Okey. Kalau ada angkat merah. Cikgu tengok. Okey, tak ada. Tak ada, alhamdulillah. Okey, kita proceed. Ini step kedua dah settle dah. Tak adalah dah settle tapi kamu dah nampak lah kan macam mana nak buat tu. Cikgu tanda step kedua. Step kedua. Okey. Lepas tu kamu ulang je balik benda yang sama. Kamu ulang je sampailah habis semua perbelanjaan yang dia dah buat tadi ni. Okey, yang seterusnya. Okey, siapa nak try? Okey, Amira. Okey. 5 hari bulan. Okey, tulis 5. Dalam dia belian mesin pencetak. Kita kena rekod ke yang ni sebenarnya? Cuba kamu tengok dia punya RM tu. 400 kan? Kan itu dikira kecil ke dikira besar? Besar. Kenapa kira besar? Okey, pandai. Sebab dia melebihi duit yang kita dah dapat ni. Macam mana kita nak rekod kalau duit dia tak cukup? Faham tak? Maksudnya macam mana kita nak bayar kalau duit yang kita dapat 300 tapi kita nak bayar 400? Takkan nak pakai duit staff pula kan? Okey, jadinya perbelanjaan yang besar macam ni kamu tak perlu rekod dalam buku tunai runcit. Dia dikira besar. Buku tunai runcit ni sah-sah kata belanja kecil. Jadinya Amira, kalau belanja macam ni tak payah masukkan, okey? Belanja kecil saja kalau okey. Tak apa Amira, boleh cuba lagi. Okey, cuba yang seterusnya pula. Cuba kamu tengok urusan yang seterusnya. Tengok, okey, tengok berapa? RM60. Okey, dalam dia belanja membaiki pintu. Berapa hari bulan? 12. Belanja membaiki pintu. Yang ni boleh masuk ke tak? Boleh kan? Pandai Amirah. Ni boleh masuk sebab dia kecil je, RM60 je. Jadi boleh masuk. Pembayaran. Okey, pasal Amirah nak letak mana? Gagak. Nak letak alat tulis ke? Pintu takkan alat tulis kan? Nak letak pos ke? Jadi, belanja pejabat betul RM60. Ingatnya kamu kena tengok mana yang sesuai. Mana yang sesuai. Janganlah pintu kamu letak dalam alat tulis pula kan. Tak sesuai. Jadi letak dalam belanja pejabat. Alright. Terima kasih Amira. Betul. Okey. Ini saya last sekali. Dia kata apa? Pos laju dan stem. Tadi waktu mula-mula cikgu terangkan. Kalau kamu perasan, cikgu ada kata apa tu, buku tunai runcit ni bukan untuk alat tulis saja kan. Ada kata untuk surat menyurat, pos laju, semua tu. Inilah dia, pos laju dan stem. Jadi kita masukkan. Okey, siapa cikgu dia? Alia. Alia, nak masuk macam mana Alia? Masuk tarikh. Alright, tarikh 19 hari bulan. Tulis apa? Pos laju dan stem. Pandai. So kita letak bawah pembayaran RM50. Kita letak bawah pembayaran lagi. Nak letak bawah belanja pejabat ke? Belanja pejabat juga? Takkan Alia? Okey, bawah mana? Pos RM50. Okey, dah masukkan ni. Takkan nak biarkan je cikgu. Betul tak cikgu? Okey, kita dah settle. Step 1 dah settle. Step 2 dah settle. 3 dengan 4 ni nak taruh mana pula kan? Alright. Sekarang kita akan buat step yang ketiga. Jadi kita totalkan je. Di sini 50, 60, 90. Sini 200. Sini 300. Senang je Allah step sini. Terpaling kacang petik jari je gitu. Ingat kamu kena buat baki HB, baki hantar bawah. Ini penting. Ini penting kamu kena ingat. Jangan rasa macam total alright dah settle. Nanti kamu boleh hilang markah tau. Sebab step yang keempat ni tak buat lagi. Jangan lupa pula. Baki HB ni biasanya berapa hari bulan? Cikgu nak test. Fokus ke tak hari tu cikgu ajar. Fokus ke tak? Cikgu nak tanya Husna. Berapa hari bulan? Okey, betul. 30 hari bulan April. 30. Ia adalah hari terakhir pada bulan tersebut. Okey. Macam mana nak buat baki HB ni? Cikgu mana nak dapat pula? Alright. Senang je. Baki HB ni
penerimaan kamu tolak dengan pembayaran kamu. Okey, cikgu letak dalam ni T tolak B. Yang ni cikgu tulis dia step ketiga. Step ketiga, T tolak B, terima tolak bayar. Kamu terima tadi berapa? 300, betul. Kamu bayar tadi, kamu dah keluar belanja semua 200. Alright, jadi total yang tinggal dia berapa? 100. 100 kita letak bawah sini, okey? Kita letak bawah sini 100. Ini baki HB. Sekarang kan kalau kamu tengok, okey, penerimaan dengan pembayaran dia dua-dua dah balance, dah sama dah. Kamu totalkan lagi sekali, tulis sini 300. Okey, last sekali repeat, ulang apa yang nak diulangkan tu cikgu. Okey, kalau dah buat baki HB, baki apa lagi satu kita kena buat? Baki BB, pandai. Okey, baki BB, berapa hari bulan kita nak letak? Berapa? Mei 1. Sebab apa? Ni untuk bulan hadapan yang kita bawa. Okey, baki yang kita bawa untuk ke bulan hadapan. Jadinya Mei 1. Mana nak dapat kan cikgu Okey, inilah kat mana kita akan buat ni. Repeat ni. Kamu tak payah susah-susah fikir, tak payah kira balik ke apa. Kamu bawa turun sahaja. Kamu repeat. Ulang balik apa yang kamu dah tulis. Baki BB, baki yang kita bawa pergi hadapan ataupun balance duit kita lah kan. Okey, balance kita ada 100. Tulis saja 100. Bawa turun, cikgu kata bawa turun kan. Ni dah bawa turun. Jadi ni pula kamu bawa turun, kamu terbalikkan dia je. Terbalikkan sebab ni dekat bawah, yang ni dekat atas dah. Nanti bila bawa turun 200 ni kan dekat atas, jadi dekat bawah balik. Faham tak? Faham tak? Tengok. Faham tak? Okey, ada yang tak faham. Okey, ada merah. Okey, cikgu terangkan balik macam ni. Sekarang kita akan buat repeat, ulang. Step terakhir iaitu ulang. Apa yang nak diulangkan tu adalah dua benda ni. Dua benda ni kita akan bawa balik ke bawah tapi terbalik. Ni kan kamu tengok jari cikgu macam ni. Sekarang bila dekat bawah dia akan macam ni. Artinya sekarang kita kena tulis baki BB. Baki BB kita bawa sini. Last sekali kita tulis bank. Untuk yang 200 tu, yang kita bawa lagi satu tu. Kenapa bank? Sebabnya bank ni, inilah jumlah yang juruwang akan kena top up balik duit kita sebab kita dah guna bagi kegunaan bulan hadapan. Okey, cikgu tulis kat sini top up bagi kamu ingat. Okay. Cikgu nak bagi kamu faham. Okey, cikgu nak letak yang repeat tadi tu balik. Ni step yang keempat. Last step adalah repeat. Sekarang cikgu nak buat rumusan lah untuk apa yang kita belajar hari ni. Apa yang kita belajar hari ni, kalau kamu ingat, cikgu ada tunjuk resit kan yang mula-mula tu. Resit dan penyata pendapatan. Sepatutnya dalam penyata pendapatan adalah resit, urus niaga dalam resit yang kita belanjakan tu. Tapi tak ada. Kenapa tak ada? Sebab pandai belanja kecil. Belanja kecil jadi masuk mana? Buku tunai runcit. Buku tunai runcit, tengok ni Ni cikgu buat penat-penat cantik-cantik, kalau tak ingat tak tahulah. Ni belanja kecil pejabat. Okey. Kenapa kita kena record yang bank ni first? Kenapa kita kena record dia? Sebab juruwang bagi duit. Okey, kalau juruwang bagi duit tu cikgu kata apa? Sistem panjang. Okey, pandailah korang ni makan apa Pandailah kamu semua ni makan apa lah agak-agak. Okey, sistem panjang. Okey, lepas tu macam biasa formula ni. Ingatlah cikgu satu malam fikir ni macam mana nak bagi senang ni. Okey, ingat ni formula buku tunai runcit. Formula buku tunai runcit. 4 benda ni kamu kena ingat. First sekali formula. Okey, lepas tu B beregu. Dan T, okey, T total. R sekali repeat. Okey, kalau kamu dah faham kan? Tengok sikit, angkat sikit hijau ke merah. Cikgu tengok. Hijau ke merah, hijau ke merah. Hijau, okey hijau. Kalau macam tu, cikgu nak tengok kamu ni betul kau faham gedok kan? Okey. Kamu buka muka surat 130 tu. Okey, 130 tu cikgu nak kamu buat nombor berapa susah sikit lah. Nombor 2 dengan nombor 3. Cukup tak?
Okey, cukup. Okey, mestilah cukup, takkan kamu nak banyak-banyak kan? Student mana suka homework. Okey. Kamu buat, nanti next class kita akan bincang. Cikgu tengok kalau siapa salah, kita akan betulkan balik lah. Cikgu akan terangkan balik mana yang kamu tak faham tu. Kalau ada apa-apa soalan, kamu boleh je WhatsApp cikgu. Cikgu tak kisah. Kamu boleh je tanya. Tapi tengok masa juga lah. Jangan tengah-tengah malam pula cikgu dah macam tu dah. Okay. Okey, jadinya kamu bukan boleh guna untuk belajar je. Tapi contoh kalau mak kamu bagi kamu duit, mak kamu buatlah buku tunai runcit ni, jadi kamu tak terlebih belanja. Kamu masukkan berapa kamu dapat, berapa kamu belanja, macam tu. Kamu boleh guna untuk kegunaan harian kamu juga. Kadang-kadang kita boros, tak perasan kan. Okey? Okey, terima kasih semua. Kita jumpa lagi minggu depan.